Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke kelas Ustazah Yus. Baiklah, kali ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah yang bertajuk Janji Setia Penduduk Yathrib. Jom kita belajar bersama Ustazah Yus. Baiklah, sebelum memulakan pelajaran, adalah lebih baik kita mula tanda tangan semua. Kita baca doa dulu. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan pembacaan objektif dan juga kriteria kejayaan. Okey, untuk kita nak belajar ni, kita kena tahu apa objektif pembelajaran kita pada kali ini. Iaitu, objektif pembelajaran kita pada kali ini, pertama, murid dapat menyatakan latar belakang masyarakat Yathrib sehingga termeterai perjanjian Aqabah pertama dan kedua dengan baik. Kedua, murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua dengan betul. Ketiga, menjelaskan kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua serta iktibar daripada peristiwa dengan baik. Seterusnya, kita lihat pula kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat menyebut latar belakang masyarakat Yathrib dengan baik. Kedua, menyenaraikan 3 isi perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua dengan betul. Ketiga, menjelaskan 3 kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua serta 3 iktibar daripada peristiwa dengan baik. Seterusnya kita tengok pula apakah latar belakang masyarakat Yathrib. Okey, kita tengok Yathrib. Yathrib maksudnya sama dengan Madinah. Madinah adalah nama baru, Yathrib adalah nama lama bagi Madinah. Okey, dia tempat yang sama, cuma namanya ditukar daripada Yathrib kepada Madinah. Sekarang kita sebut Madinah, Madinatul Munawwarah kan, tempat Nabi tu Madinah. Tapi sebelum nama dia Madinah, nama dia sebelum tu ialah Yathrib. Kalau dalam sejarah bila sebut Yathrib tu maksudnya Madinah tu lah. Okey. Kemudian kita kena tahu macam mana bumi Madinah tu ataupun bumi Yathrib tu. Yathrib itu ialah satu tempat, satu penempatan yang subur. Bila sebut subur, dia maksudnya dia banyak tanam-tanaman, mudah hidup, banyak ladang-ladang, ya. Okey. Pekerjaan penduduk di Yathrib kebanyakannya bertani dan juga berdagang. Berdagang ni berniaga. Okey, sembah berhala. Maksudnya kegiatan agama masyarakat Yathrib pada ketika itu ialah menyembah berhala. Ya, masa tu Islam tak sampai lagi. Ni cerita sebelum Islam. Okey. Kita tengok pula seterusnya. Penduduk Yathrib berbilang bangsa. Maksudnya ramai. Berbilang bangsa tu bukan semua orang Arab. Dia pecah-pecah macam kita kat Malaysia. Kan? Okey. Dia antara bangsa utama dia ialah bangsa Arab dan satu lagi bangsa Yahudi. Okey. Ada 2 Yahudi, dia pun ada juga kabilah-kabilah dia. Antaranya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Ini antara 3 yang terkenal, yang utama, ya. Okey, ini penduduk
gambaran penduduk Yathrib yang berbilang bangsa. Jadi bagaimana kehidupan mereka? Adakah macam kita di Malaysia ni boleh hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang berbilang bangsa, berjiran dengan orang Cina, berjiran dengan orang India yang berlainan agama dengan aman? Adakah mereka hidup bersama sama macam kita sekarang? Okey. Kehidupan mereka sering bersengketa. Ya. Ni orang-orang Yathrib masa tu sebelum kedatangan Islam, mereka hidup bersengketa. Bersengketa itu maksudnya bergaduh, berperang, sampai tahap berperang, bunuh-bunuh dan sebagainya. Okey. Kemudian bila mereka bergaduh je, kaum Yahudi akan mendakwa nanti lahir Nabi terakhir dalam kalangan mereka. Bila bergaduh je orang Yahudi dengan orang Arab, orang Yahudi akan berkata kepada orang Arab, tunggulah nanti Nabi yang terakhir nanti lahir dari kalangan kami. Macam tu. Kenapa orang Yahudi ni cakap macam tu? Sebab kebanyakan Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, kebanyakan mereka adalah Nabi-Nabi yang lahir daripada kaum Yahudi. Tapi itulah bila kaum Yahudi ni sampai Allah sebut di dalam Al-Quran kan, satu kaum yang degil. Mereka ni suka kebanyakan Nabi yang lahir daripada kaum mereka ni mereka bunuh. Mereka tak nak dengar cakap Nabi mereka. Sebab tu, tapi mereka berasa macam dengan kesombongan mereka tu, mereka rasa nanti Nabi yang lain akhir zaman pun akan lahir dari kalangan mereka juga, dari kaum mereka juga. Itulah maksudnya. Ada keegoan dia di situ. Okey, jadi bila dah bercakap macam tu, penduduk Yathrib menjadi ternanti-nanti, yang terutamanya bangsa Arab ni. Macam tertunggu-tunggulah. Betul ke? Nak turun Nabi dari kalangan orang Yahudi? Jadi mereka tertunggu-tunggu. Mana Nabi ni kata ni? Nabi dari orang Yahudi. Mana? Kan? Okey. Sehinggalah nak jadi ceritanya, pada tahun ke-11 kenabian, iaitu setelah 11 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi, masa tu Nabi dekat Mekah lah. Mereka ni dekat Yathrib. Okey, pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki Yathrib pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka orang sebelum Islam pun ibadah haji ni bagi mereka memang dah lama dah ada, sebab kan sejak Nabi Ibrahim dah membina Kaabah, daripada zaman tu lagi dah ada ibadah haji lah. Tapi ibadah haji masa tu tak sama lah dengan ibadah haji yang kita orang Islam sekarang ni buat, ya. Ibadah haji masa mereka tu menyembah berhala. Masa tu mereka susun berhala penuh di sekeliling Kaabah. Mekah, Kaabah memang berada di Mekah. Sehingga kan setiap tahun orang akan datang ke Mekah beramai-ramai untuk menunaikan haji. Jadi pada tahun itu seramai 6 orang lelaki, lelaki Yathrib ni telah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Kebetulan pada tahun itu dia sampai di Mekah, dia dengar Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah. Okey, masa tu Nabi baru diamanahkan untuk berdakwah secara terbuka. Jadi bila tahun sebelum tu, kalau ada yang pergi tak dengar lagi cerita pasal Nabi ni, sebab Nabi masih lagi berdakwah secara rahsia-rahsia. Tetapi bila tahun itu, kebetulan yang 6 orang dari Yathrib ni pergi, tiba-tiba dia dengar Nabi berdakwah, wahai semua manusia, aku adalah Nabi. Macam tu kan. Nabi berceritalah, Nabi bagi tahu dia adalah utusan Allah dan sebagainya. Jadi 6 orang ni dia rasa tertarik, sebab dia kata kalau yang orang Yahudi dekat Yathrib kata Nabi akan lahir daripada golongan Yahudi. Kenapa yang bercakap tu orang Arab, bukan orang Yahudi? Mereka kenallah Nabi Muhammad. Jadi pakat pergi kat Nabi, dan kemudian bila dah diterangkan, akhirnya ke-6 orang tadi telah pun memeluk Islam. Okey. Seterusnya mereka
telah berjanji untuk menyebarkan agama Islam di Yathrib dan kembali bertemu Rasulullah pada tahun berikutnya. Maksudnya mereka berjanji dengan Rasulullah, kami ni dah Islam, kejap lagi kami nak balik ke Yathrib balik semula, kami akan sebarkan agama Islam ini. Dia nak ajak, nak berdakwah pada orang lain pula, dia nak ajak orang lain ke Islam. Kemudian mereka berjanji pada Nabi tahun depan, waktu musim haji akan datang, mereka nak bawa, nak berjumpa dengan Rasulullah lagi. Okey, kita tengok. Jadi tak mereka bawa janji mereka tu macam mana? Mereka buat ke tidak? Okey, kita tengok pula seterusnya. Perjanjian Aqabah pertama. Ni nak sambung cerita tadi. Maksudnya tahun depannya itulah. Yang tadi, yang 6 orang tadi, tahun 11 kan? Tahun ke-11 kenabian mereka pergi. Jadi tahun ke-12 maksudnya tahun depannya tu 5 daripada 6 orang. Yang tahun lepas pergi 6 orang, tetapi yang kali ni 5 pula daripada 6 orang tu, seorang tak datang, seorang tak ikut. Mungkin dia ada perkara-perkara lain yang tak dapat dielakkan. Tapi mereka tadi ni telah datang bertemu semula dengan Rasulullah. Okey. Yang telah bertemu Rasulullah tahun lalu telah kembali datang bertemu dengan baginda. Kali ini mereka bukan datang sekadar berlima itu sahaja, tetapi telah membawa bersama-sama mereka 7 orang yang baru memeluk Islam. Maksudnya mereka dah dapat tarik orang memeluk Islam. Daripada 6 orang asalnya dah tambah lagi 7 orang. Tapi maksudnya dekat Yathrib dah ada 13 orang memeluk Islam. Tapi pada kali itu, pada waktu itu yang datang bertemu Rasulullah 12 je. Sebab 5, seorang daripada yang 6 orang ni tak datang. Kan tinggal 5. Jadi 5 tambah 7 jadi 12. Ada 12 orang lah yang datang bertemu dengan Rasulullah pada tahun 12 kenabian. Nabi rasa sangat gembira sebab mereka ni yang telah berjanji dengan Rasulullah pada tahun yang lalu telah datang membawa janji mereka. Maksudnya mereka tepati janji. Hebat mereka ni. Okey. Seterusnya, Nabi meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Bila dah datang semula kepada Rasulullah, Rasulullah pun seronok dan Rasulullah nak mereka berjanji lagi. Kali ini dengan 12 orang tu. Okey, 12 orang tadi. Yang 5 campur 7 ni 12. Rasulullah nak 12 orang ni berjanji setia. Ada 6 perkara yang kena mereka janjikan. Okey, seterusnya. Mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Setuju je, tak kisah, boleh buat. Okey, apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi telah mengutuskan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ni nama sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi telah mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam di sana Nabi suruh mereka berjanji dan mereka pun bersetuju dengan semua 6 perkara. Nanti kita tengok apa dia perkara-perkara tersebut. Okay, kemudian apabila mereka nak kembali ke Yathrib, Nabi telah mengirimkan, memesan kepada Mus'ab ikut. Nabi telah mengarahkan kepada Mus'ab bin Umair ikut para sahabat yang di Yathrib, pergi ke Yathrib bersama-sama. Mus'ab pun setuju, tak kisah sebab arahan daripada Nabi kan. Jadi pun apa tugas Mus'ab pergi ke sana? Mus'ab ni sebagai utusan kepada Nabi, daripada Nabi untuk mengajar penduduk di Yathrib, mengajar mereka tentang Islam. Sebab mereka baru nak kenal ni, tak ada siapa yang nak tolong ajar mereka. Okay. Seterusnya, ini merupakan bukti Nabi sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Nabi dia bersungguh-sungguh, dia serius kalau tentang agama. Nabi tak main-main. Ini menunjukkan Nabi bersungguh-sungguh, jadi orang pun akan tertarik. Nabi bersungguh-sungguh, Nabi sangat baik, jadi orang pun akan tertarik untuk memeluk Islam. Okay. Kita tengok apakah perjanjian dia, perjanjian 6 perkara tadi. Okay, yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Tidak boleh syirik kepada Allah. Yang kedua,
tidak mencuri. Mereka berjanji tak melakukan fitnah. Dan yang keenam terakhir ialah setia kepada Rasulullah SAW. Inilah 6 perkara yang Rasulullah minta mereka berjanji dan mereka pun setuju. Kenapa? Kenapa 6 perkara ni yang Rasulullah suruh mereka berjanji? Kenapa bukan perkara lain? Kan? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Sebab tu Nabi suruh mereka berjanji jangan syirik kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan ada sembah benda lain selain Allah. Allah sahaja Tuhan yang satu. Jadinya supaya apa? Sebab kita ni manusia tak ada pedoman dalam kehidupan, melainkan kita hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Okey. Seterusnya, yang kedua, kenapa tidak boleh mencuri? Sebab tak boleh mencuri kerana untuk menjamin hak masyarakat selamat. Bila tak ada kes kecurian, semua masyarakat akan boleh hidup dengan aman dan tenang. Yang ketiga, tidak berzina. Tak boleh berzina sebab bila berzina dia akan meruntuhkan sistem kekeluargaan. Tak boleh dah, nanti tak tahu dah ini anak siapa, dah jadi tak ada kekeluargaan. Rupanya entah saudara, entah adik-beradik kan. Lepas tu kahwin pula adik-beradik. Itulah sebab tu tak boleh berzina. Dia boleh meruntuhkan sistem kekeluargaan. Yang keempat, tidak boleh membunuh anak perempuan. Membunuh tu sebenarnya bunuh semualah, tak boleh membunuh-bunuh. Sebab apa? Sebab nak menjaga keselamatan manusia. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Jadi tujuannya dapat mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Sebab bila ada fitnah ni benda yang bohong, yang tipu, yang tak betul. Kalau percaya, dia akan boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Orang tu bergaduh ni, orang ni bergaduh ni, akhirnya menjadi huru-hara disebabkan dengan fitnah. Sebab itu fitnah ni asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih dahsyat, lebih teruk daripada membunuh. Okey. Yang keenam, setia kepada Rasulullah kerana sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Rasulullah memimpin kita ke arah kebenaran. Sebab tu kita kena setia kepada Rasulullah SAW. Okey, inilah 6 perkara dan mengapa 6 perkara itu yang menjadi perjanjiannya. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya kita tengok pula perjanjian Aqabah kedua. Tadi yang pertama pada tahun ke-12 kenabian. Sebelum tu belum lagi, cuma janji macam tu saja, dia tak ada nama, dinamakan perjanjian Aqabah ke apa ke. Okey, yang ni nak masuk pula perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, ceritanya pada tahun ke-13 kenabian. Maksudnya ni tahun yang berturut. Tadi 12 kenabian, ini 13 kenabian pula. Okey, seramai 70 orang. 70. Tadi datang mula-mula 6. Daripada 6 dah berkembang menjadi 12. Kali ini dah jadi 70 orang. Okey, seramai 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 wanita datang bertemu Rasulullah. Okey, maksudnya Islam dah semakin berkembang. Okey, kali ini perjanjian mereka ialah mereka datang jumpa Rasulullah, mereka berjanji lagi. Apakah dia perjanjiannya? Okey, yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada di ketika senang atau susah. Mereka berjanji untuk belanjakan harta di jalan Allah. Bukan buang-buang duit macam tu saja. Okey, sama ada senang atau susah sanggup mengeluarkan harta untuk demi agama. Yang ketiga, mereka berjanji untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Okey, maksudnya nak ajak lagi ramai-ramai masuk Islam. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Mereka berjanji supaya menjadi seorang yang tabah. Macam-macam dugaan nanti orang kafir akan bagi kan. Okey, yang kelima, mereka berjanji untuk melindungi Nabi sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Seperti kalau kita tengok daripada sirah bercerita, sahabat-sahabat sanggup. Kalau Nabi pergi berperang tu,
Sampai Nabi kata dia tengok sebelah orang ni, di sekeliling Nabi orang akan jaga Nabi, tak nak bagi Nabi kena apa-apa, biarlah mereka yang kena, macam tu. Maksudnya nak jaga Nabi, nak lindungi Nabi dalam apa perkara sekalipun, sama macam kita nak jaga diri kita sendiri, macam tu. Okey, inilah dia 5 perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu antara Nabi dengan siapa? Nabi dengan 70 orang Yasrib. Jadi dalam 70 tu ada 2 orang wanita. Okey, jadi mereka ini semua orang-orang Yasrib telah memeluk Islam dan berjanji dengan Rasulullah. Okey, perjanjian Aqabah ni merupakan salah satu sebab berlakunya hijrah. Aqabah pertama, Aqabah kedua, dua-dua perjanjian tadi inilah rentetan yang menyebabkan boleh salah satu sebab daripada perkara yang menyebabkan Rasulullah berhijrah. Berhijrah ke mana? Ke Madinah, kan? Ke Yasrib lah tu. Jadi sebelum Nabi berhijrah lagi, maksudnya Yasrib tu ataupun Madinah tu telah dikuatkan dengan agama Islam. Jadi penduduknya dah semakin ramai, memeluk Islam dah semakin ramai. Okey, perjanjian Aqabah tadi, kita nak tengok apa kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni. Apa kepentingan, kenapa kita nak kena tahu, kenapa kita nak kena belajar perjanjian Aqabah ni? Okey, yang pertama kita kena tengok dari sudut agama, betapa pentingnya perjanjian Aqabah ni. Kalau dari sudut agama, kita pertama sekali bebas daripada syirik dan kufur. Sebab dalam perjanjian Aqabah ada menyebut tidak syirik kepada Allah, kan? Jadi maksudnya arahan dalam perjanjian tu, maksudnya kalau kita serapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita juga akan menjadi seorang yang bebas daripada syirik dan kufur, kemudian kita akan menjadi semakin cintakan Nabi, cinta kepada Rasulullah. Ini kepentingan daripada perjanjian Aqabah. Okey, yang kedua, kita tengok pula daripada sudut nyawa kita pula macam mana. Apa kepentingan perjanjian Aqabah dari sudut nyawa? Okey, yang pertama, terpelihara dan dihargai. Nyawa kita akan menjadi terpelihara sebab dalam perjanjian Aqabah, ada menyebut tak boleh membunuh, kan? Okey, tak boleh membunuh anak perempuan. Maksudnya tak boleh bunuh bukan anak perempuan saja, semualah. Jadi kat situ dah menunjukkan nyawa itu adalah sangat berharga. Tak boleh senang-senang nak bunuh-bunuh orang, Okey, bila dah tak ada siapa-siapa nak bunuh-bunuh, jadi keselamatan juga terjamin. Itu dari sudut nyawa. Dari sudut maruah pula, bagaimana? Maruah kita dijaga sebab tak boleh berzina, kan? Jadi maruah tu terpelihara. Okey, kemudian menghormati setiap individu, menyebabkan setiap orang akan saling menghormati. Tak boleh suka-suka hati je nampak je orang perempuan nak berzina, orang tu macam pelacur lah, kan? Nampak je orang tu nak berzina, nampak orang tu nak berzina, maksudnya dia tak ada maruah dah, dan dia tidak menghormati dah hak-hak wanita dan sebagainya. Okey, kita tengok pula dari sudut akal. Dalam perjanjian Aqabah ada suruh memelihara akal kita daripada anasir buruk. Anasir ni maksudnya unsur-unsur. Memelihara akal kita daripada unsur-unsur yang buruk, yang tak baik. Kemudian memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah. Dalam perjanjian Aqabah telah menaikkan taraf manusia itu dan memuliakan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu maksudnya apa? Khalifah ialah ketua ataupun kitalah pentadbir bumi ini. Manusialah yang bertanggungjawab ke atas muka bumi ini. Okey, kemudian ditengok pula dari sudut harta. Bagaimana perjanjian ini telah menjaga harta kita, disuruh menghormati hak milik setiap individu. Tak boleh suka-suka je mencuri, ambil-ambil je barang orang. Jadi dilarang mencuri, tidak boleh mencuri, menyebabkan orang akan menghormati hak orang lain punya, tak boleh ambil. Okey,
dan akhirnya akan terpelihara daripada pencerobohan. Pencerobohan dari sudut harta lah. Okey, ini antara kepentingan perjanjian Aqabah. Yang Nabi telah senaraikan perjanjian-perjanjian tu, ni antara kepentingannya, iaitu menjaga 5 perkara ni. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga akal dan menjaga harta. Inilah juga 5 perkara yang dalam Islam titik beratkan untuk dijaga. Dalam Islam kita Allah telah menurunkan hukum-hukumnya, antaranya berkisar 5 perkara ini. Okey. Seterusnya kita tengok pula iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Iktibar ni maksudnya pengajaran. Apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa perjanjian Aqabah tadi? Okey, yang pertama, mencari kebenaran. Sebagai umat Islam, kita tengok macam mana penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad SAW ni. Dia ternanti-nanti siapakah Nabi yang akan muncul, sebab dah telah penduduk Yahudi telah mewar-warkan tentang akan lahirnya Nabi akhir kan, Nabi terakhir. Jadi mereka ternanti-nanti. Jadi kita ni pula macam mana? Kita mesti berusaha mencari ilmu. Kita sebagai seorang Islam kena contohi bagaimana sikap mereka. Kita pun kalau kena bersungguh-sungguh mencari ilmu tu kita kena cari bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Tak boleh kita tunggu je ilmu datang macam tu je. Kita kena usaha. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Kita kena contohi macam mana sikap mereka yang dengar dan taati Rasulullah SAW. Bagaimana penduduk Yathrib dengar apa arahan Rasulullah dan mereka taat kepada Rasulullah. Jadi kita ni pula hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Kita pun kena ikut contoh itu. Kita kena taat, kita kena patuh perintah Allah dan Rasul. Okey, yang seterusnya ketiga, jauhi akhlak yang keji. Kita tengok macam mana penduduk Yathrib tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina dalam perjanjian Aqabah. Jadi kita pun sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar. Jaga akhlak kita supaya kita berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, tidak ada melakukan perkara-perkara yang mungkar dan juga perkara yang dilarang. Okey, seterusnya membina perpaduan dan kasih sayang. Pengajarannya, intibalnya ialah dapat bina perpaduan dan kasih sayang. Kita tengok bagaimana penduduk Yathrib ataupun perjanjian Aqabah tidak boleh melakukan fitnah dan juga pembunuhan. Dari situ kita perlu sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Tak boleh melakukan fitnah, tak boleh, kita kena hormat dengan orang lain. Itu daripada situ akan lahirlah perpaduan dan juga saling sayang menyayang di dalam masyarakat. Ini antara iktibar ataupun pengajaran daripada penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Rasulullah. Sekali kita tengok rumusan. Daripada peristiwa ini, rumusannya menunaikan janji adalah suatu kewajipan. Kita perlu membina pribadi mulia dengan meneladani, mengikuti, mencontohi bagaimana masyarakat Yathrib dalam perjanjian Aqabah. Kita pun kalau ada berjanji dengan ibu bapa, ada berjanji dengan guru-guru, berjanji dengan kawan-kawan, pastikan setiap janji yang kita keluarkan, kita cuba penuhi janji kita. Okey anak-anak semua. Okey. Sekian dulu daripada Ustazah. Terima kasih dan jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustazah Yus. Alhamdulillah, sampai sini dahulu. InsyaAllah berjumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.